Dan kita lihat itu kata yang bisa dibentuk dari huruf Z apa saja. 很多很多，那时候我就拿这几个就是了。 Banyak sekali kata yang bisa dibuat dari huruf Z, dan saya hanya ambil beberapa contoh saja. 呀，比如说我们经常知道的就是智慧， Seperti yang kita tahu, 智慧 artinya hikmat. 还有智力， Ada lagi 智力 kecerdasan, 还有智谋， 智谋 banyak akal, panjang akal, 智书， 智术 tipu daya, muslihat, 还有智商。 智商 IQ. 我们经常说 IQ， 但是我们不知道智商，是吧？ Kita sering sebut IQ dan bahasa Indonesia kalau Mandarinnya itu adalah 智商. IQ 是英文来的。 Jadi itu adalah dari bahasa Inggris, yaitu kecerdasan intelektual ya, dan bahasa Indonesia. 智囊， 智囊 itu cerdas, pintar berstrategi. 还有理智， 理智 itu intelek. 还有才智。才智 kemampuan dan kecerdasan juga. 从这些词汇里面，我们就了解到这个智的意思是什么。 Jadi dari kata yang tadi kita ucapkan itu kita bisa mengerti arti kata 智 atau hikmat ini. 比如说智慧、智力、智谋、智术，这是关系到什么呢？关系到聪明的见识。 Jadi yang tadi kita baca itu semuanya berkaitan dengan kecerdasan, kearifan, dan wawasan. 所以聪明对一个人很重要。 Jadi kepintaran bagi seseorang itu sangat penting. 所以有了智慧，你就有聪明，但是你有聪明不一定有智慧。 Ketika Anda memiliki hikmat, Anda pasti pintar. Tapi Anda memiliki kecerdasan belum tentu berhikmat. 因为聪明只有智慧的一部分。 Karena kecerdasan hanya sebagian dari hikmat saja. 所以如果你有聪明来讲，不一定你有智慧。 Jadi kalau Anda pintar belum tentu Anda berhikmat. 但是如果你有智慧来讲，你就是聪明了。 Tapi ketika Anda berhikmat, Anda pasti pintar. 所以我们从这个智慧两个字就先了解这个智是什么意思啊？ Dari dua huruf ini, 智慧, kita pelajari dulu huruf 智 ini. 我们再看这个智，刚才这个智我们已经解释了，是聪明与见识。 Tadi kita sudah jelaskan itu arti kata 智 itu adalah pintar, berwawasan. 但是智，我们看上面这部分呢，是知。 Dan kita lihat huruf 智 ini ada dua bagian, bagian atasnya adalah 智. 知是什么呢？知道和谢实。 Jadi 智 itu artinya mengetahui dan juga punya pengetahuan. 知的下面是一个字，是一个日。 Dan huruf bagian bawah dari huruf 智 ini adalah 日, 日 yaitu 是什么 hari. 呢？就是日子、太阳。 Jadi 日 itu apa? Yaitu hari atau matahari. 所以从字我们知道，上面是知，下面是日。 Jadi komponen dari huruf 智 ini adalah ada 智 itu tahu dengan matahari atau hari. 当我想起日的时候，我就想起诗篇90章第12节。 Ketika saya ingat akan huruf 智 ini, teringat saya akan satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 12. 如果我要聪明来讲，我有智来讲，我就要求神了。 Kalau 智 itu hikmat harus minta dari Tuhan baru ada. 所以诗篇90章12节说：“求你指导我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。” Mazmur 90 ayat 12, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 很奇怪，为什么我们这个大的年纪，为什么还不能够数算，是吗？ Kadang-kadang terpikir aneh juga ya, usia kita sudah begini, tapi masih juga tidak terlalu pandai menghitung hari-hari kita. 难道1、2、3、4、5不能数算吗？ Apakah kita tidak bisa menghitung 1, 2, 3? 数算是什么意思？ Apa arti berhitung? 数算是你能够数，但是算不算？ Menghitung di sini artinya apakah apa yang kita hitung itu benar atau tidak? 是吧？比如说你打篮球，你投了5个球，你数了1、2、3、4、5个球我投进去了，但是算的是你怎么投进去，投不进去的、犯规的都不算。 Misalkan kita lagi main basket, kita melempar 5 bola untuk masuk ke dalam netnya. Tapi apakah semua 5 bola itu dihitung nggak? Apakah kita melanggar kesalahan atau tidak? 如果你真正的算的就是你能够投注的，而且正规的，那个就是算了。 Yang dihitung itu adalah ketika Anda memasukkan bola ke dalam net dan sesuai dengan aturan Anda memasukkannya, itu baru dihitung.
我 baru 们 sah. 每一天过日子， Hari-hari yang kita lalui, 我们有数算自己的日子吗？ adakah kita menghitung hari-hari kita atau tidak? 是不是我们一天24个小时里面，这个24小时是真正的使用吗？ Nah, apakah satu hari 24 jam itu kita gunakan dengan baik? 所以这每一天的日子里面，要求神叫我们数算，就是要知道我们每一天日子里面，我们这个时间分配，什么时间是给我们的，就是给我们的神，什么时间是给我们的家庭，给我们的职场，给我们各方面的安排是怎么样？ Jadi kita harus memohon hikmat dari Tuhan supaya kita bisa menghitung hari-hari kita, mengatur hari-hari kita dengan kesibukan seperti berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk pekerjaan maupun kesibukan yang lain. 一个聪明的人应该懂得怎么样安排他的时间， Seorang yang pintar dia pasti tahu mengatur waktunya. 因为他知道每一天的日子里，他都需要知道，他都需要学识。 Karena setiap hari dia harus tahu apa yang dilakukannya dan pengetahuan apa saja harus dimilikinya. 所以他要有字来讲，你就是每一天要学习。 Jadi ketika kita ingin punya hikmah, setiap hari kita mesti belajar. 你这个时间你就不能浪费掉，你要好好的运用这个时间用来学习。 Jadi kita tidak mensia-siakan waktu-waktu kita ada, kita pakailah hari-hari kita untuk belajar. 这样子神才能够安排，才能够引导你得着智慧的心。 Jadi dengan demikian Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang penuh hikmat. 我们需要得到智慧，需要得到聪明，但是我们往往把这个时间都浪费掉了。 Kita sering memohon Tuhan berikan hikmat atau kita mencari kepintaran, tapi kita menyia-nyiakan waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita sudah tahu akan arti huruf C atau tahu ini. 知方面嘛，我们从知这方面刚才已经写了，但是我们来看这个知里面有一个是， Dan kita tahu komponen dari huruf C ini ada dua, sebelah kirinya yaitu S. 就好像大一个人再加一个大， Nah, jadi huruf ini adalah terdiri dari karakter ren dan ta, yaitu manusia dan besar. 所以我们知道这个神制造我们人，人会长大的。 Jadi Tuhan menciptakan manusia dan manusia akan bertumbuh dewasa. 所以当你长大的时候，你就要知道很多的知识了。 Jadi ketika kita sudah dewasa, kita akan tahu banyak sekali pengetahuan. 所以这个是就是人加大，人大的时候再看我们这个知它有一个是，还有旁边的一个口，口就是生命。 Jadi kita tahu bahwa huruf C ini terdiri dari dua bagian, yaitu S sama Ko. Dan S ini adalah yang berkaitan dengan Ko ini berarti berkaitan dengan hidup. OK， 那是剑来的。 Jadi S ini adalah manusia yang bisa dewasa dan itu diartikan juga sebagai panah. 它也是一个是，原来是一个是的字，这个发誓的誓。 Dan ini juga asalnya itu adalah dari huruf artinya sumpah. 奇怪，这边不见了啊。所以是就是说，人大了以后，你就成为一个是，是以后嘛，就是你没有目标，因为事件你要目标。人大了以后嘛，它就变成这个是，是就有一个知。当然，你的生命中就要有像剑一样的，还有像这个是字，是什么呢？就是你的决定，你自己所要喜愿的，所要做的。这个是就是像一个人真大，因为他个人有大。 然后嘛，就是有一个口，一个口就是嘴生命。是什么？是就是剑，也是一个是字。那剑是什么呢？剑就是你有目标的。这个是就是人加大，就是人加大。然后是旁边有一个口，这个是的旁边一个口就是知。 Jadi dari huruf tahu ini kita tahu bahwa itu dari dua komponen huruf yaitu manusia yang sudah dewasa dan satu lagi adalah mulut. mulut 是什么？这个口是什么？是生命来的。 Jadi mulut atau itu ada jiwa di dalam, ada hidup di dalam. 所以当你的生命成为人大还是大人的时候，成年的时候，你就要知道，你要知道什么呢？就是你要学习了。 Jadi ketika kita sudah dewasa, kita harus tahu apa? Tahu untuk belajar. 但是知里面有一个是，有一个是。 Jadi di dalam huruf C ini tahu ini ada bagian yang disebut dengan S. 是ini是剑来的和发誓的誓。 Jadi S ini ada dua arti yaitu sebagai panah dan juga sumpah. 剑是有目标的。
Jadi kalau panah pasti ada sasaran. 是是你要有一个决定的，你敢说敢做的， Dan 一定要做到的。 sumpah itu artinya ketika Anda berani ucapkan, berarti Anda harus lakukan. 所以这个目标要非常的清楚。 Dan tujuan mesti sangat jelas. 所以一个人长大之后，他的生命长大的时候，他开始要有目标。他要有目标来讲，他就要学习。 Jadi ketika seorang sudah dewasa, dia harus mempunyai tujuan hidup. Supaya mempunyai tujuannya jelas, dia harus belajar. 所以当我们人生的时候有一个目标来讲，我们就要不断的学习。 Jadi ketika hidup kita mempunyai tujuan, kita harus senantiasa belajar. 不能够说马马虎虎的过日子了， Nggak boleh asal-asalan kita melewati hidup. 因为我们已经长大了、成年了、成家了，就不能随随便便了。 Karena kita sudah dewasa, kita sudah berkeluarga, kita tidak boleh hidup asal-asalan lagi. 我相信每个弟兄姐妹都有自己的目标， Saya percaya setiap kita itu pasti mempunyai sasaran tujuan hidup kita. 包括我们的侍奉的工作都一样的，都有一个目标。 Termasuk di dalam pelayanan maupun pekerjaan kita pasti mempunyai sasaran yang jelas. 如果你没有一个目标，我要告诉你，你还没 Kalau 成 Anda 年。 tidak mempunyai tujuan yang jelas, saya beritahu bahwa Anda belum dewasa. 所以你要再向主求说：“主啊，求你赐给我们数算每一天的日子，让我们得着智慧的心。” Jadi mungkin kita masih harus berdoa demikian, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. 所以从这个智我们就了解，从知我们也是了解，是吧？所以这个智我们要聪明来讲，要有智慧的智来讲，就要长大，要有目标，要天天的学习。 Jadi supaya kita bisa tahu, kita bisa mempunyai hikmat, maka sebagai orang sudah dewasa, mempunyai tujuan hidup, kita mesti belajar setiap hari. 我们接下去啊，这个知字我就不说了，因为这个知是甲骨文的啊，不写了啊。 Dan tadi itu mengenai asal muasal huruf C, saya tidak jelaskan lagi. 知我们明白了，现在我们看会。 Tadi kita sudah tahu arti kata C, sekarang kita belajar huruf Hui. 所以智慧开始的时候，我们就知道我们要天天学习，不断的学习，而且我们的生活要有目标了。 Jadi kita tahu supaya bisa mempunyai hikmat, kita harus senantiasa belajar dan kita harus mempunyai sasaran hidup yang jelas. 如果我们的生活中我们没有目标来讲，就是你在职场上还是在侍奉上没有目标来讲，我要告诉大家，你还没成 Kalau 年。 hidup kita tidak mempunyai sasaran jelas, baik di dalam marketplace maupun di dalam pelayanan kita, saya katakan bahwa Anda belum dewasa. 何况我们已经有家庭有孩子了， Terutama kalau kita sudah berkeluarga, mempunyai anak, 目标更要清楚了， tujuan mesti jelas. 不要天天过着马马虎虎的日子。 Jangan lagi kita lewati hidup dengan asal-asalan saja. 所以这了解了以后，我们就了解这个会。 Jadi sudah mengerti arti kata C, sekarang arti kata Hui. 会是什么？会是聪明才智。 Jadi apa itu Hui? Hui itu cerdas, pandai, cerdik. 单字是这个意思啊， 从词 Kalau 典里面这个意思啊。 kita cari dari kamus itu arti huruf Hui, cerdas, pandai, cerdik. 但是我们要注意，因为汉字很奇妙。 Kita mesti ingat ya, itu bahasa Mandarin itu, karakter Mandarin sangat ajaib. 我们的神是多么的好，对我们华人，我们的祖先，隐含着很多秘密的事情都含在字里面。 Kita lihat betapa baiknya Tuhan kita ketika orang Tionghoa bisa mengenal atau belajar huruf karakter Mandarin, di dalamnya itu terkandung banyak sekali makna yang tersembunyi. 因为以前没有和牧师，没有什么牧师嘛。 Kalau dulu kita tahu tidak ada namanya pendeta atau penginjil ya. 也没有什么宗教，但是那时候神已经对我们华人的祖先已经施下了奇妙的这些隐含的默示。 Dulu tidak ada agama juga, tetapi Tuhan memberikan kepada leluhur kita begitu banyak hikmah yang terkandung di dalam huruf Mandarin ini. 那会上面有两个风， Dan huruf Hui ini atasnya ada dua huruf Feng.
丰是什么呢？就是丰盛、丰满、高大、丰富、美好。 Jadi arti kata feng ini banyak sekali, makmur, penuh, subur, berlebihan, indah, bahagia. 那如果我们注意这个丰字是什么呢？丰是这个稻穗，稻穗还是麦穗？它这个丰就是稻穗、麦穗的这个字里面的这个象形的象形。 Nah, jadi kalau kita perhatikan huruf feng ini, itu adalah diambil dari bentuknya, yaitu bentuk padi atau gandum. 所以我们经常说丰收，丰收是丰收什么呢？丰收就是稻米收割了，这些稻穗要收割了，这些麦穗把它收割了，所以这个丰就是稻穗，就丰收把它收起来了，这些稻穗把它收起来了，就丰收了。 Nah, jadi kalau sering kita katakan feng shui panen yang berlimpah itu apa saja yang kita panen, yaitu dari gandum, dari padi, ini yang kita panen. 所以这个字是丰，就是稻穗的象征。 Jadi kata feng ini adalah merupakan gambaran atau bentuk dari dari gandum padi. 所以这个丰的意思，也就是说丰盛、高大、丰富、美好，这都是很好的啊。 Jadi kata feng ini artinya semuanya sangat baik, yaitu makmur, penuh, subur, berlebihan, indah, bahagia. 你想想，这个“非”字上面有2个丰， Coba kita bayangkan kata hui ini ada atasnya itu ada 2 feng. 所以很特别。 Jadi sangat luar biasa. 为什么有2个丰呢？ Kenapa di atas ada 2 feng ini, 2 makmur ini? 神要祝福我们，不单单是物质上的祝福， Karena Tuhan mau memberkati kita bukan hanya secara materi saja, 还有生命中的祝福。 tetapi juga berkat di dalam kehidupan kita. 神要我们的生命也是丰盛的生命。 Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan. 耶稣说：“我来赐给你丰盛的生命。” Dan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup yang kepadamu dan hidup yang berkelimpahan. 不单单是物质的生命就是了。 Bukan hanya limpah secara materi saja. 对，所以这个丰字刚才我说了，丰字像稻穗，是谦卑的象征。 Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa feng itu adalah seperti padi, merupakan simbol rendah hati. 为什么要这个风是这样子呢？好像这个稻穗一样垂下来呢？ Nah, kenapa huruf feng ini itu seperti dengan beras ya, padi itu menjulur ke bawah? 就是像稻穗越成熟、越充实、越丰满，就越弯腰。 Yaitu seperti padi, semakin dewasa, semakin berisi, semakin padat, semakin menunduk. 神要我们知道，他所恩赐给我们的，是给我们这么多福气，还是什么祝福我们？你越被祝福来讲，你越领到更多的丰盛的生命来讲，你就要记住了，稻穗的象征是什么？ Dan Tuhan ingin setiap kita sadar bahwa anugerah yang Dia berikan kepada kita sangat luar biasa. Ketika kita menerima anugerah ini, apa yang harus kita lakukan? Kita mesti ingat seperti simbol dari padi ini, yaitu semakin rendah hati kita. 所以这个丰字在这个肺的上面2个丰字，就是要我们谦卑。你有钱，你也要谦卑。 Jadi di atas itu ada 2 feng, yaitu agar setiap kita itu sebagaimanapun kita kayanya kita harus rendah hati. 就是你的财富很多很多，不要忘记上面这个风，你要像这个稻穗一样的，叫稻穗这样子。Jadi bagaimanapun kayanya kita, banyak harta kekayaan kita, kita harus seperti padi ini, yaitu rendah hati. 同样的，我们属灵的生命，如果我们得到了丰盛的生命来讲，也不要忘记你要 Begitu 谦 juga dengan 卑。 keadaan rohani kita. 你不是说我已经 Kita 看了 juga harus demikian, harus sama, yaitu rendah hati. 你不要认为说我已经读了很多的圣经，我读了10几篇的圣经，我不会读了。 Jangan engkau katakan bahwa aku sudah berapa kali membaca Alkitab kok. 所以你 Aku nggak perlu baca lagi. 所以我们越读的越多，你更要谦卑，要不断的学习，因为你的智慧是从这生活中从下来的。
Jadi kita mesti tahu kita itu setiap hari harus semakin rajin belajar untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan dan sumber hikmat itu adalah dari Tuhan saja. 所以我们知道这个风字，这个风字的意思以后嘛，这个肺里面就含这两个风，我们就知道我们属灵的生命跟我们的物质的生命都要有谦卑。 Jadi kita mesti ingat, baik di dalam kehidupan jasmani maupun rohani kita, kita harus penuh dengan rendah hati. 啊，接下去，这个肺字中间有一个血，这个是血字，血，血是什么呢？ Jadi huruf呀， huruf hui ini terdiri dari 3 bagian, yang atas ada 2 feng dan di tengah itu ada xue, yaitu apa? 呀， Xue 这 itu 血是什 adalah 么呢？ salju. 是吧？我们 Jadi 印尼 apa 没有 xue? 血，我们印尼这里没有血嘛，是吧？ Jadi di Indonesia kita nggak turun salju. 不是说印尼没有血，然后就心里就没有血啊，不是。Jangan karena di Indonesia nggak ada salju, maka hati kita juga nggak ada salju. 血是从天空中飘到的白色的结晶体，是纯洁，是洁白的结晶体，是圣洁的象征。 Jadi salju adalah benda kristal warna putih dari langit, adalah benda murni simbol kekudusan. 如果在北方的看过下雪的情况，他就知道了，原来雪是从天空飘下来的啊。 Jadi kalau kita pernah ke daerah utara, kita bisa melihat bahwa salju itu turun dari atas langit. 是多么的洁白，因为它不受到 Dan 污染 betapa 了， putihnya. 它不受到污染，它跌到地底上的时候才污染了。 Dia baru tercemari ketika sudah sampai ke bumi atau ke tanah. 这是代表什么？代表圣洁的象征。 Jadi salju ini adalah melambangkan atau simbol kekudusan. 所以这个圣洁对我们人、对我们信徒、对我们的得到智慧的人非常的重要。 Jadi bagi kita orang percaya, bagi kita orang berhikmat, kekudusan ini sangat penting. 因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 16 tertulis, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 因为这个圣洁非常的重要。如果你有肺来讲，但是你有风来讲，你就这2个风来讲啊，你有属丰盛的属灵生命，你有丰盛的物质来讲，你如果没有这个洁白，也没有圣洁的心，没有用。 Jadi walaupun hidup kita penuh kelimpahan, tapi kita tidak mempunyai hati yang suci, hati yang kudus, yang murni, yang bersih, itu semua tak ada gunanya. 你就没有慧了。 Maka kita tidak memiliki hui ini lagi. 像我们在慧，第3个部分是心，这个下面的最小，下面的最小 Jadi 的。 bagian yang ketiga dari huruf hui ini adalah sin, 所以上面有2个风，中间有一个血，下面有一个心。 yaitu komponen ketiga dari huruf hui. Yang 心是什么呢？ bagiannya 心 kecil, 就是心就是什么呢？心就是人的生命，还有你的思想，这个心，心就是这个。 sin itu atau hati, itu adalah juga kehidupan kita, pemikiran kita, jiwa kita. 这个风里下面2个字是这个血跟心，是洁白的心。所以你要有圣洁的心。 Ya, artinya kita harus memiliki hati yang kudus ya, karena di bawah 2 huruf feng ini itu ada salju, dan di bawah salju itu adalah Jadi, hati. hui ini artinya bahwa kita memiliki hati yang kudus. 呀，像我们在以赛亚第55章，耶和华说， Jadi di Yesaya pasal 55, 呀，雨血从天而降，并不返回，这个血降就没有返回了啊。 却滋润土地，地土，使地上发芽结实。神降下了这个雨血以后嘛，就要在土地上发芽结实，使播种的有种，使要吃的有粮。所以这个是物质上的，物质上一切的物质，神会给你，你可以在下血的地方，你可以播种，你要吃什么，种什么就有什么。
我口所出的话也是如 Kalau 此。 di bahasa Indonesia diterjemahkan demikian, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Dan begitu juga firman Tuhan itu yang keluar dari mulut Tuhan juga demikian. 所以我口所出的话也必如此，借不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然相同。所以我们要有一个智慧的 Jadi 心来讲， ayat 11. 其实没关系。 Ayat 11 mengatakan demikian firman Tuhan, firman keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. 所以我们需要洁白的心，需要这个纯洁 Jadi 的心。 kita sangat membutuhkan hati yang kudus, 如果我 hati 们 yang 没有洁 suci. 白的心嘛，那这些神所赐福给我们的一切啊，你就很难了，你很难就发芽结实了。你要播种什么，也不一定你有良好以色了。 Jadi kalau kita tidak memiliki hati seputih salju, maka apa yang kita lakukan, benih yang kita tabur itu sangat sulit untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. 所以这个废字里面很注重的是你要有洁白的心，你要纯洁的心，才能够有这个废。 Jadi di dalam kata hui ini sangat dipentingkan bahwa hati kita itu harus seputih salju, yaitu memiliki hati yang kudus. 接下去 ，OK， 这智慧的奇妙含义是在这里了。 Jadi ajaibnya kata hui ini. 我简单的就是说，简单把它含义，把这个奇妙的这个智慧的这个含义把它写下来啊，简单的就是了，因为我们刚才已经解释够清楚了啊。 智慧是从上帝而来，人需要天天不断的学习，使得聪明又有见识，就是智。人要有圣洁的心，亲近神，有了丰盛的生命，才能有谦卑的心，这是不是会？ Hikmat dari Tuhan, manusia perlu belajar setiap hari sehingga menjadi cerdas dan berwawasan. Dengan hati yang kudus dekat dengan Allah, memperoleh jiwa berkelimpahan dan rendah hati. Inilah hui atau hikmat. 所以智慧这两个字，我们可以了解，智是我们的头脑，是我们的理智，是我们的这个智是聪明，而慧是什么呢？慧是主要是我们的心。为什么呢？ 如果一个人聪明来讲， Jadi, 他的心不好来讲 hui 也不 ini 好。 itu adalah kepintaran kita, nalar kita, pengetahuan kita. 而是心是我们 Hui itu 内部 berkaitan 的， dengan hati. 内部的心需要圣洁的心。OK， 所以这个是我们的聪明。我们虽然聪明，我们需要我们有圣洁的心，才能够有谦卑的心，那就是智跟慧的结合。 Jadi, OK， jadi hikmat dari Tuhan. Kelihatannya ini networknya kurang oke lah. Ya nggak apa-apa. Ya. Ya, jadi hikmat dari Tuhan. 是 Ya, manusia itu perlu belajar setiap hari sehingga menjadi cerdas dan berwawasan. Itu adalah智. Jadi dari otak, dari pikiran, dari cara pikir kita, itu adalah menjadi kepintaran. Itu baik. Itu kita bisa belajar setiap hari melalui kehidupan kita. Ya, namun kita pintar ke apapun juga, punya pengetahuan, punya wawasan apapun juga. Namun kita membutuhkan hati yang kudus, hati yang rendah hati, yang dimiliki dengan kelimpahan dari Tuhan, ya, itu baru bisa ada hui-nya, baru bisa mendapatkan hikmat. Kalau tidak ada hui, hanya pintar, tidak punya hikmat. Hikmat itu adalah kepintaran dari pikiran kepribadian kita, walaupun kita belajar setiap hari, tapi hati yang kudus, yang penuh dengan kelimpahan, bukan milik kita, itu semua adalah berkat dari Tuhan. Ya, jadi semua hui itu adalah sesuatu, ya, kepintaran, kecerdasan, dan punya hati yang kudus, ya, hati yang punya rendah hati. Jadi 智慧 itu kalau ada 智慧 pasti kita 聪明. Tapi 聪明 kita belum tentu tidak bisa ada 智慧. Banyak orang yang 聪明 itu jadi orang penjahat banyak karena 聪明.
Karena dia tidak memiliki hati yang rendah hati. Hati yang kelimpahan, yang rasanya kelimpahan itu puas dengan keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun juga dia selalu bersyukur. Itu orang yang berlimpah, hidupnya jiwanya berlimpah. Bukan menuntut ini, menuntut itu. Ya, jadi kepintaran itu bukan bersyukur. Kepintaran itu untuk menuntut segala sesuatu yang dirasanya cukup ini itu ini. Itu orang yang punya hikmat. Ya, orang yang punya hikmat itu harus ngerti dan selalu bersyukur. Nah, hati yang kudus berbuat apapun juga, ya, dengan bersyukur dia berbuat dan dengan kepintaran dia berbuat, ya. Jadi survei itu dari mana, ya? Nah, di sini saya akan jelaskan lagi, ya. 敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人，耶和华是永远当赞美的。Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ya, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi, 智慧从哪里呢？是从神。Ya. 我们除了每一天向神祈祷， Tiap hari kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ajarinlah aku menghitung hari-hari supaya aku mendapatkan hati yang bijaksana. Tiap hari kita belajar pintar, oke. Tapi hati kita, perbuatan kita, itu semua dari hati. Bagaimana kita berbuatlah apa yang Tuhan hendaki, itu lebih penting daripada apa yang kita pikirkan. Nah, ini semua gerak dari mana? Itu dari hati, ya. Sehingga perbuatan kita melalui tindakan pikiran kita dan kecerdasan kita, ya. Jadi di Mazmur 111 ayat 10, ya. Ya. Nah, ini ada beberapa ayat, saya bacakan aja, ya. Jadi kita nggak jelas di sini, ya. Mungkin bisa buat bahan catatan, ya. Dan slide ini akan aku kasihkan semua, ya kan. Bisa belajar di rumah juga, ya. Ada di Amsal 4 ayat 7, 智慧为首, ya. So itu adalah utama loh, ya. Permulaan hikmat ialah memperoleh hikmat dan segala yang kau perolehlah pengertian. Jadi hikmat dulu, baru ada pengertian. Ya, 智慧先，你要以智慧为首先，然后才能够得到聪明。所以我说什么呢？你如果有智慧来讲，你肯定会聪明；但是你有聪明，你不一定有智慧，你不一定有智慧。Ya, di Amsal 9 ayat 10 juga sama. Ya, 箴言第9章第10节，敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。 你认识至圣者，你聪明；但认识耶和华是智慧的开端。Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya. Di Amsal 8 ayat 12, 我智慧以灵明为基础，有形的知识和谋略。Ya. Di sini banyak menjelaskan kalau di Alkitab, ya, banyak artinya kebijaksanaan itu adalah maulie. Ya. Ya. Ada juga sebagai survei. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu kebijaksanaan itu ada juga survei, ada juga maulie, ada juga chongming. Ya. Tapi kalau survei itu sudah hikmat, ya. Hikmat. Kebanyakan semua itu hikmat. Ya, perbedaan di situ, ya. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kadang-kadang hikmat sama bijaksana apa? Sama aja, ya. Tapi sebenarnya di bahasa Mandarin dia beda, ya. Kebijaksanaan sama hikmat itu ada bedanya, ya. Di Yeremia 51 ayat 15, ya. 耶和华用能力创造大地，用智慧建立世界，用聪明铺张穹苍。Ya, jadi ini adalah ya di Yeremia 15 ayat 15, ya. 51 ayat 15, ya. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksananya, dan membentangkan langit dengan akal budinya. Ya. Nah, yang terakhir adalah Mazmur 90 ayat 12, ya. Yang tadi saya sudah bacakan, ya. 求你指教我怎么数算自己的日子，自己的日子要神你叫你数算你自己的日子怎么过，你自己知道，ya. Hitung hari-hari aja harus minta Tuhan tolong ajarin kita, ya kan. Padahal hari-hari kita sendiri kita yang tahu, ya kan. Ya. 好叫我们得着智慧的心. Ya, sampai di sini, ya, penjelasan tentang 智慧. Ya, saya serah kembali ke Ibu Meliana. Ya.